Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini mari kita sama-sama recap semula apa yang telah kita kongsikan di TikTok musim pertama daripada episod 1 sampai episod yang terakhir. Baik, kita mulakan pada episod yang pertama iaitu apa cita-cita aku. Berarti yang kita tahu cita-cita tu merupakan sesuatu yang diimpikan atau difikirkan oleh seseorang insan. Apa cita-cita aku sebenarnya? Ini lebih kepada hala tuju kita lah, sebagai seorang yang remaja yang baru nak up lah kononnya, BBNU, budak baru nak up, macam tu. Jadinya apa yang kita nak dengar adalah jeritan batin pada seorang remaja, seorang pelajar yang nak jadi apa selepasnya. Jadinya dalam episod pertama ni kita jemput Wan Amira Zamzuri ataupun lebih dikenali sebagai Mia. Okey, apa yang Mia kongsikan sebenarnya dia dah tahun 4 tapi dia masih lagi tak tahu apa hala tuju dia, apa nak jadi selepas dia grad. Itu persoalan-persoalan yang amat mengyang-nyang lah, terngiang-ngiang di minda kita, di minda para remaja, apa nak jadi selepas itu. Jadinya apa yang kita boleh nampak nilai daripada masalah ini adalah yang dikongsikan oleh Mia, kita cuba untuk berfikiran positif sebab rezeki, segala rezeki dan takdir itu ditentukan oleh Allah yang terbaik untuk kita. Dan kita cuma melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita dan buat lagi yang terbaik. Dan dalam tik surah Tok Santun ni, kita tik surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mana dalam surah tu Allah kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Dan sebelum tu Allah kata juga, mohonlah daripada aku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan tunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang lurus. Bila kita bergantung kepada Allah, kita tahu takdir itu daripada Allah, insya-Allah Allah akan bagi yang kita yang terbaik sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadinya apa yang kita nak tok santun di kali ini, bersangka baik dengan apa sahaja yang kita lakukan, dengan takdir apa saja, sebab Allah akan memberikan sesuatu yang tidak kita jangka pada masa akan datang. Sebab Allah adalah Maha memberi rezeki kepada kita dan kita keep moving forward, insya-Allah kita akan dapat yang terbaik di masa akan datang, insya-Allah. Okey, untuk episod yang kedua ini iaitu keliru dengan cinta. Saya rasa yakin dan ramai yang suka sangat dengan tajuk ni sebab berkaitan dengan cinta je, mesti berkaitan dengan remaja. Remaja yang baru nak terakhir bercinta ni pun ramai sangat. Jadinya mereka keliru dengan macam mana sebenarnya cinta ni untuk apa? Adakah untuk berhibur? Adakah untuk suka-suka? Ataukah untuk ikut trend? Jadinya macam mana kita nak tahu apakah makna cinta tu yang sebenar yang boleh remaja faham daripada perbincangan kita pada episod yang kedua ni. Baik, untuk episod yang kedua ini kita lihat sebenarnya jeritan batin remaja dia keliru macam mana dia nak uruskan cinta itu sebenarnya. Untuk mencintai dan dicintai itu mudah sebenarnya. Tapi untuk menjaga cinta tu, ia melibatkan perasaan dan juga hati. Okey, jadi kita dah kongsi bersama dengan Rizwan. Rizwan kata antara nilai yang kita boleh ambil daripada Rizwan, sebenarnya dalam perhubungan kita kena matang. Kena matang dari segi emosi dan juga tindakan kita. Contoh, kita ramai antara kita yang akan menuju ke alam perkahwinan lah, ke alam yang lebih halal. Mungkin masalah dalam perjalanan tu kita ada masalah dari segi communication skill. Okay, apakah yang maksud dengan communication skill? Mungkin sebabkan mereka tak ada sependapat, tak dapat mengawal emosi, tak dapat bertoleransi. Itulah masalah-masalah dalam perhubungan yang kita mengharapkan supaya dia berkekalan lah. Jadi dalam kita keliru dalam perhubungan ni, sebenarnya kita kena faham bahawa tujuan kita adalah menuju kepada mardatillah, keridaan Allah, dan menuju kepada hubungan yang halal. Dan lumrah kita untuk berpasangan-pasangan sebab kita dalam surah An-Naba, wa khalaqnakum azwaja, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu berpasang-pasangan. Itu lumrah kita untuk berpasang-pasangan. Dan apa yang kita nak tentang kesantunannya adalah kita menjaga adab kita dalam perhubungan, menjadi matang dan rasional dalam setiap tindakan. Dan kita mengharap dengan adanya perkongsian ini juga kita sedikit sebanyak membantu remaja-remaja di luar sana realize that sebenarnya hubungan yang terbaik adalah hubungan yang mendapat keridaan Allah, iaitu menuju ke dalam hubungan perkahwinan yang halal.
Saya pernah terlihat dekat Instagram dan juga di televisyen viral satu isu, satu fenomena mana remaja melestik nenek tua. Nampak tak macam mana realiti adab remaja pada zaman sekarang? Adab antara kita dengan orang yang lebih tua. Jadinya apa yang kita nak bincangkan pada topik kali ini, episod yang kita nak highlightkan ni ialah adabnya kat mana? Adabnya kat mana? Nampak tak dia punya tajuk pun dah macam sentap jugalah. Bila tengok dari segi social medianya kan, tengok dari segi anak-anak muda sekarang macam mana, memang ada berinteraksi tu antara kurang benda lah yang kan? paling penting yang kita nak kena jaga. Betul. Jadi nilai-nilai itu perlu diterapkan sejak dari remaja lagi supaya akan datang kita akan sebagai dewasa kita pun akan jadi seorang yang mungkin duduk di tempat orang yang lebih tua dan kita akan merasai kalau anak-anak kita tak kurang adabnya kita pun akan rasa sedih dan kita akan rasa marah. Jadinya kita nak menerapkan daripada anak muda ni kita tahu adabnya. Apa yang dikongsikan bersama dengan tetamu jemputan kita, beliau menceburi ataupun terlibat dalam organisasi NGO dan terlibat dengan orang yang lebih tua, bagaimana nak persuade, bagaimana nak berbincang dan sebagainya. Semua tu memerlukan adab. Dengan adab kita akan dapat selesaikan semua perkara tu dengan lebih lancar, lebih baik dan tak ada masalah apa yang kita nak sampaikan kepada orang lain. Dengan adab insya-Allah semua benda akan jadi lebih baik dan kalau kita ada masalah ke apa, cuba untuk berbincang dan cuba untuk mencari solusi yang jalan dengan lebih baik. Dan tik surah untuk episod kali ini ialah surah Al-Hamzah. Apa kata dalam surah Al-Hamzah ialah maka celakalah orang yang mengumpat dan mencela. Jadi kalau kita nak cakap tu jangan menggunakan perkataan yang kasar. Kita kena gunakan nada yang baik, kita guna intonasi yang baik dan sebagainya. Dan santunnya adalah bercakap dengan kadar yang perkataan yang manis, perkataan yang lembut, perkataan yang sopan. InsyaAllah kita akan rasa lebih tenang, lebih selesa untuk berkomunikasi dengan orang, tak kisahlah orang lebih tua ke, adik-adik ke, dengan kawan ke, mesti kita kena utamakan adab. Sebab sekarang ni keruntuhan akhlak banyak kepada kurangnya adab. Dengan adab insya-Allah kita akan menjadi seorang generasi yang akan datang yang akan memacu negara ke arah yang lebih baik. Saya nak kongsikan kepada anda semua ada satu isu yang baru-baru ni viral di Instagram. Seorang pelajar 7G SPM takat gambar atas Mustang dengan caption gagal SPM pun boleh dapat beli Mustang cash. Itu sebenarnya dia nak maksudkan bahawa belajar tu tak perlu dan kita boleh berjaya tanpa belajar. Jadi ni episod yang keempat ni, iaitu episod berjaya tanpa belajar, tanda soal. Jadi betul ke salah? Okey, sebenarnya masa kita umur-umur remaja, umur kita nak meningkat dewasa ni, ada satu kita punya nafsu, kita nak beli barang, kita nak sesuatu dengan ekspres tanpa ada usaha yang untuk menuntut ilmu, untuk kita dapatkan input daripada pembelajaran. Tapi sebenarnya kita perlukan ilmu untuk dapatkan sesuatu perkara. Sebab kalau kita tak gunakan ilmu, confirm kita punya cara akan jadi salah. Sebab kita pentingnya ilmu dalam kita nak berjaya. Jadi ini episod yang keempat ni kita bawakan seorang tetamu kita yang sangat-sangat dekat dengan tajuk kita, iaitu Aira. Bahagikan masa sebaik mungkin. Manfaatkan masa kita. Waktu kita muda ni, buatlah benda-benda yang manfaat, yang boleh buat orang lain tersenyum. Aira ni seorang mahasiswi yang masih lagi belajar dan dalam masa yang sama beliau menjalankan perniagaan online dan berjaya kedua-duanya. Jadinya macam mana Aira kongsikan adalah yang pertama sekali kena time management, kena susun jadual dengan baik, disiplin dan juga mementingkan kedua-duanya, ilmu, belajar dan juga bekerja. Macam tu kena stabilkan kedua-duanya sekali. Dan juga apa yang kita nak highlightkan, apa Aira pesan kepada semua, kepada adik-adik, kepada semua remaja, berjaya tanpa ilmu itu gila. Berjaya tanpa ilmu. Sebab apa? Sebab setiap perkara kita perlukan nak berjaya kena dengan ilmu. Jadinya kita tik surah apa pada episod kali itu, iaitu kita surah Az-Zumar, yang mana Allah kata, adakah sama orang yang tidak berilmu dan orang yang berilmu? Jawapannya mestilah ada beza. Sebab bila kita berilmu, kita mampu untuk
melakukan sesuatu perkara dengan lebih baik. Dengan lebih baik berpandukan ajaran yang benar, ajaran yang betul dan tidak menyesatkan kita dalam apa segala kita nak buat. Okay, and then apa yang kita nak faham tentang talk santun adalah kita kena faham bahawa ilmu tu adalah penting. Kita kena beradab sentiasa dengan ilmu. Kita kena mementingkan ilmu itu adalah yang nombor satu. Dan kita harap dengan apa perkongsian yang dikongsikan kepada kalian semua, insya-Allah kita akan berusaha untuk menuntut ilmu dengan lebih banyak dan menambahkan lagi iman di dada. Episod yang seterusnya yang sangat saya terkesan dan saya sangat feel, walaupun saya bukan host pada kali itu, tapi saya mengamati apa yang hendak disampaikan episod pada kali itu, iaitu You Are Love. Okay, You Are Love ni bukan cinta dia sebenarnya satu tajuk topik yang berkenaan dengan mental health. Okey, apa yang saya dapat daripada ataupun apa yang saya faham, kita sebenarnya bila kita dalam keadaan kemurungan, keadaan sedih, kita keadaan yang tak semangat, kita perlukan orang di sekeliling kita untuk membantu. Sebab berdasarkan pengalaman ataupun sharing from Saadah. Dan kemudian dia memberi kesan apabila saya sambung di Kelantan, saya didiagnose bertukar mendapat bipolar type 2 disorder. Saya dapat lihat sebenarnya Saadah memerlukan support system daripada orang sekeliling. Sebab tu dia You Are Love. Kamu disayangi oleh orang ramai. Okey, jadinya apabila semua sebab kita tengok hari ini ramai anak muda tertekan, stres dengan assignmentnya lagi, dengan tanggungjawab sebagai seorang anak. Jadinya kemungkinan boleh menghadapi penyakit mental, kemurungan dan sebagainya. Jadinya apa nilai yang kita boleh ambil daripada perkongsian Saadah tu adalah kita kena selalu menyokong mereka yang menghadapi masalah ini, sebab mereka sangat memerlukan kita. Jangan tinggalkan mereka dan faham situasi mereka. InsyaAllah dia akan sedikit sebanyak membantu memulihkan penyakit daripada penyakit mental health tersebut. Dan kita dapat lihat sebenarnya Saadah, saya ada buat live bersama dengan Saadah di TikTok TV yang katanya sebenarnya ujian yang didatangkan oleh Allah ini adalah satu anugerah kepada Saadah, sebab dengan adanya pengalaman dia menghadapi mental health, dia dapat membantu orang yang pernah mengalami mental health, sebab dia memahami apa yang dia rasa. Jadinya begitulah sebenarnya dalam ujian kita ada juga, itulah anugerah kita yang Allah bagi tanpa indirectly Allah bagi kat kita. Dan apa yang kita tik surah daripada ni adalah surah Yusuf. Macam mana sebenarnya surah Yusuf ni menceritakan perjalanan Nabi Yusuf, macam mana baginda diperlakukan oleh adik-beradiknya, tapi masih lagi bersabar dengan ujian yang dihadapi. Sebab dalam surah Yusuf ni kebanyakannya adalah cerita tentang Nabi Yusuf, kebanyakan cerita. Jadi berdasarkan cerita tu kita boleh kaitkan dengan ibrah dan kita boleh reflect kepada kesantunan kita, macam mana kita menghadapi musibah tersebut. Jadinya dengan musibah tersebut kita akan lagi lebih kuat dan kita dapat membantu orang lain. Okey, untuk episod yang ke-6 ini iaitu body shaming. Okey, bila kita cakap body shaming, semua orang tahu. Kita tanya budak-budak tahu, kita tanya remaja tahu, kita tanya orang dewasa, semua tahu body shaming ni. Okey, body shaming ni apa? Body shaming ni adalah perbuatan yang menghina appearance seseorang, contoh fizikal, muka, ketinggian dan sebagainya. Kita kutuk dan akan menyebabkan satu kesan terhadap diri orang yang di body shaming tersebut, seperti demotivate, sedih, kemurungan, anxiety dan sebagainya. Kita ada juga mendengar di media sosial, di berita, pelajar dibunuh disebabkan body shaming. Jadinya di TikTok TV ni kita bawakan satu orang yang pernah juga di body shaming. Kita cuba tanya dia macam mana, apa dia rasa lepas di body shaming. Mungkin dia rasa body shaming ni tak apalah, ini biasa-biasanya, aku dah biasa. Tapi kita bawakan seorang tetamu kita untuk berkongsikan pengalaman beliau. Mereka tahu mereka boleh pilih untuk berikan komen tanpa bersemuka. Itu beliau kata bila di body shaming, terutamanya di media sosial, bila dia post di Instagram, di Twitter, orang ada komen, kenapa muka macam ni, kenapa appearance macam ni, kutuk. Okey, jadinya apa yang beliau rasa adalah sangat
sangat terasa lah, sangat terkesan hati sebab tak boleh kadang-kadang keyakinan diri tak rendah, tak mampu untuk berkomunikasi depan orang ramai sebabkan dimotivate. Okey, jadinya sebenarnya apa yang kita nak tahu nilai daripada nilai Islam sebenarnya tak menggalakkan body shaming ni, sebab bila seseorang mengutuk orang lain, pahala orang tu akan dipindahkan kepada orang yang dikutuk dan dosa-dosa mereka juga diberi kepada mereka yang mengutuk. Jadi itulah golongan-golongan orang yang muflis di akhirat sana. Jadi kita tik surah pada kali ini adalah surah Hujurat, sebab surah Hujurat ni banyak menceritakan tentang kita hubungan dengan manusia. Kita tak boleh mengutuk, kita tak boleh mengkeji, kita tak boleh tidak boleh mengejek orang lain. Itu apa yang intipati dalam surah Al-Hujurat. Dan talk santunnya adalah saling berukhuwah dengan ukhuwah yang baik, persaudaraan dengan baik. InsyaAllah bila kita amalkan apa yang diajarkan, apa yang diterapkan dalam surah Al-Hujurat, kita akan membentuk satu komuniti ataupun satu hubungan yang baik dalam masyarakat. Aku kena ada cita-cita, kena ada satu yang tetap. Pasangan sekarang ni dia terlampau berpaksikan kepada drama. Kat mana line dia? Where to cross the line? Tapi jangan cross. Kalau nak bisnes sambil belajar ni, kita kena berkorban sikit. Tapi bagi seorang orang yang ada mental illness, dia satu benda yang berpanjangan. Macam tak macam orang lain kan. Kenapa aku ada masalah jerawat? Memang dia ada kesan yang besar Zain sebenarnya. Kita kena tanya balik diri kita, kenapa kita nak simpan duit? Sebab yang boleh dijadikan punca kepada masalah pornografi. Budak zaman sekarang tu pengaruh dengan siapa-siapa, tak kisah LGBT ke. Rasa mama ni memang mak-mak dekat luar sana pun memang pasti akan rasa benda yang sama.